Assalamualaikum, selamat datang ke Hafiz Channel. Okay guys, first kali aku nak ucapkan terima kasih kat korang semua yang sedang menonton video aku ni. And aku nak ucapkan terima kasih juga kat korang yang dah subscribe aku punya channel. Okay, untuk hari ni sebenarnya aku nak share sikit lah ilmu berkenaan dengan basic upgrade ke atas kereta HHP Nitro korang. Okay, video ni sebenarnya aku buat untuk HHP Nitro. Tapi kalau korang yang mana ada HHP Flying Fish, korang boleh ambil juga upgrade ni sebab dia punya chassis dia lebih kurang sama je. Dari segi lower arm apa semua lebih kurang sama. Cuma beza dia banyak dekat tengah ni sebab yang ni dia pakai engine and dia ada gearbox tengah. Kalau untuk HHP Flying Fish dia ada spur je kat belakang ni and dia punya elektronik. So korang boleh guna pakai juga upgrade ni untuk korang punya HHP Flying Fish. Okay, first kali aku nak bagi tahu korang perkara yang paling penting lah untuk korang tukar supaya korang tak ada masalah main kereta korang ni. Contohnya macam skru tercabut, tayar ketat, lepas tu kereta korang tak smooth dia punya pergerakan, lepas tu dia punya dog bone selalu tercabut. Okay, sebenarnya HHP Flying Fish ni dia kena upgrade sikit guys lepas korang beli. Tak kisahlah kalau korang beli yang basic ataupun korang ambil yang pro, sama je. Dia punya masalah dia lebih kurang sama je. Ok, perkara paling penting sekali untuk dapatkan kereta korang lebih solid waktu korang main, korang kena tukar ni guys, steering hub ni. Ok, untuk HHP Nitro ni ataupun HHP Flying Fish, yang asalnya dia bagi steering hub ni plastik guys. Dia lebih kurang macam ni Yang ni yang belakang punya knuckle. So untuk depan ni dia bagi plastik macam ni. Cuma masalah dekat sini, skru dekat bahagian steering hub ni, dekat belah bahagian bawah ni, dia mudah tercabut guys. Kalau korang yang main dekat kawasan permukaan tak berapa rata, dia lagi mudah cabut guys sebab dia vibrate kan. So aku suggest kat korang semua untuk korang tukar steering hub jenis alloy, jenis macam ni. Sebab yang ni dia lebih material dia lebih keras. So korang boleh ikat skru tu dengan ketat and dia akan prevent daripada skru tu tercabut lah bila korang main. Ok, untuk yang lower arm ni pula, lower arm ni optional lah guys. Sama ada korang nak maintain lower arm plastik ataupun lower arm jenis alloy macam ni, terpulang pada korang. Kalau macam aku lah, aku akan maintain kekalkan lower arm yang jenis plastik, sebab dia lagi ringan guys. Yang ni dia berat sikit. Kalau nak tukar pun tak ada masalah agak, sebab yang ni korang main touring je, tak ada isu. Ok, untuk bahagian tayar pula guys. Ok, untuk bahagian tayar ni, ok, untuk bahagian tayar ni penting korang kena upgrade guys. Sebab macam aku cakap tadi lah, biasanya kalau korang main kereta HHP stock daripada kilang, biasanya korang tak boleh ikat skru tayar ni dengan ketat guys. Bila korang ikat skru tayar dengan ketat, tayar korang akan jadi jam Dia tak boleh pusing semua macam ni. Nampak? Dia akan jadi ketat. Bila korang ketatkan skru lagi ketat, dia akan jadi lagi ketat tayar korang. Tak boleh pusing. Kadang sampai tak boleh pusing pun tayar tu. Ok, punca dekat sini aku nampak. Bila aku dah cek-cek, dia pakai heads plastik guys. Ok, bila korang ikat dengan ketat, dia akan touching dengan korang punya ni guys. Nampak tu? Dia akan touching dengan korang punya bahagian belakang ni. Bila dia touching dengan surface bahagian belakang ni, dia akan jadi bergeser antara satu sama lain. So tu menyebabkan dia jadi ketat. Ok, kat sini kalau kau tengok ni, nampak ni, bahagian belakang dia ni, nampak dia dah rosak Ini punca dia aku dah ikat ketat dulu. Jadi bila aku ikat terlalu ketat, dia punya plastik ni akan jadi penyek ataupun dia flat. So dia akan belaga dengan yang punya steering hub surface belakang ni Ok, aku suggest untuk korang pakai jenis aluminium ni. Sebab aluminium ni dia material dia keras. So bila korang ikat dengan ketat, dia akan stop sampai, bila sampai height dia kat dalam tu, dia akan stop guys. Dia tak akan terus masuk ke dalam. And satu lagi, kalau kau tengok kat sini, dia ada permukaan timbul sikit belakang ni. Nampak ni, dia ada permukaan timbul. Ok, permukaan timbul ni sebenarnya kalau korang ikat dengan ketat, dia akan belaga dengan bahagian permukaan bearing ni So bearing ni berpusing. Jadi bila dia belaga antara satu sama lain, tak ada masalah guys. Dia akan ikut pusing juga sebab dia belaga dengan bearing. Sebab permukaan bearing tu sendiri dah berpusing. Ok, untuk bahagian steering hub ni,
Asal dia pakai ni guys. Dia pakai bushing ataupun aku panggil copper bearing. Senang cerita dia pakai bushing lah guys. Sebenarnya aku tak berapa saja sangat untuk korang maintain. Satu sebab kalau kau tengok ni, bila aku pakai copper bush ni, yang ni kau punya ni kau punya VSL. So kalau korang pakai copper bush ni, bila kau berjalan, nampak ni dia bergeser lah antara satu sama lain. Yang ni material dia copper, yang ni material dia besi. So bila bergeser antara satu sama lain, dia akan menghasilkan friction guys. Dia menghasilkan friction tinggi. So lama nanti dia akan menyebabkan korang punya tayar pun jadi banyak free play. Bila dah terlalu lama sangat dia bergeser. Okay, yang ni aku sebenarnya untuk bush ni ada dua. Satu untuk depan, satu untuk belakang. Yang kecil ni bahagian depan ni lah. Yang satu lagi yang besar ni bahagian dalam dia. Korang kena buka baru nampak. Okay, aku suggest untuk korang pakai bearing guys. Bearing yang jenis macam ni. Nampak tu, bearing jenis macam ni. Saat bearing ni kalau korang pusing tayar, nampak tu, nampak dekat bahagian dalam tu, dia punya besi tu dia akan follow sekali guys. Aku tunjuk kat korang jap. Okay, ni sampel bearing yang aku ada kat tangan aku ni. Yang ni orang panggil, yang ni kira seal bearing lah. Seal bearing ni antara yang paling bagus lah kualiti dia. Sebab dia ada dua jenis bearing guys. Satu lagi bearing tu dia bukan jenis seal bearing macam ni. Dia macam nampak, dia luar dia tak ada colour lah. Dia hanya colour silver je. Dia lebih kurang macam aku pakai ni. Tapi yang ni okey sikit. Yang tu kalau kau pakai aku tak apa-apa saja sangat. Sebab yang tu dia punya besi dia guna material yang nipis guys. Dah lama kau pakai, dia punya bearing dalam ni dia akan jadi rosak. So yang ni kau tahu ni kalau perbezaan dia kalau kau pakai bearing ni. Okay, nampak ni bila aku masukkan, nampak dia boleh berpusing dengan smooth guys. Okay, kalau kau pakai bearing ni dia boleh berpusing dengan smooth. And kalau kau pakai bush ni, kau tahu aku nak pusing pun dia macam sangkut. Nampak berat. Dia berat guys, nampak. Aku tak boleh nak pusing laju dia punya VSL ni. Nampak dia sangkut. Okay, aku memang suggest untuk korang pakai bearing yang jenis macam ni. Sebab yang ni dia lebih tahan and dia ada seal luar dia untuk mengelakkan daripada pasir masuk kat dalam bearing ni. So kalau boleh korang cari bearing yang jenis macam ni Bearing ni memang amat penting untuk korang punya bahagian tayar. Sebab dia akan smoothkan kereta korang lagi lah bila kau pakai bearing ni. Dia ada dua bearing guys. Satu bearing besar, satu bearing kecil. Okay, tu dah settle bahagian tayar. Okay, heads ni pun sama juga macam aku cakap tadi. Kau kena tukar juga, pakai heads yang aluminium macam ni untuk mengelakkan daripada tayar korang jam bila ikat nut dengan ketat. Okay, lepas tu pula untuk bahagian belakang ni pula. Okay, bahagian belakang ni pun terpulang untuk korang tukar knuckle yang jenis aluminium ataupun jenis alum macam ni. Terpulang sama ada kau nak tukar ataupun tidak. Kalau korang nak maintain yang guna plastik pun okey juga, tak ada masalah. Bagi aku okey je. Sebab dia belakang ni kira tak heavy sangat Yang ni dia just support tayar je. Yang depan ni sebab dia support tayar sekali and dia kena support untuk cornering. Jadi dia punya pressure dekat bahagian skru bawah ni lebih tinggi lah. Itu yang jadi dia mudah cabut. Untuk bahagian servo ni pula guys. Servo ni sebenarnya aku suggest untuk korang tukar lah. Aku tak prefer untuk korang maintain dengan servo asal daripada SHP ni. Sebab servo ni dia punya material gear dalam dia pakai plastik guys. So kalau kau tengok ni, nampak ni servo aku ni, nampak dia ada banyak free play. Yang ni menyebabkan kereta korang tergerak dengan lurus nampak. Servo ni memang tak tahan. Padahal kereta ni aku memang jarang main, tapi nampak ni ada banyak free play. Touring ni aku suggest lebih kurang kau pakai 8 ke 10 kg pun dah cukup. Kalau untuk brand tu ambil brand jenis JX pun dah ok. Yang tu kira murah and low budget. Ok, untuk servo belakang ni pula, yang mana kau pakai SHP Nitro ni, untuk servo belakang ni pun aku suggest untuk korang tukar juga. Sebab servo asal dia, servo original ni memang mudah rosak guys. Kalau korang yang main SHP Nitro ni, korang maintain dengan servo asal dia ni, aku risau nanti bila dia rosak ataupun dia jam, kereta korang tengah high speed ni tu, memang kereta korang ke laut lah, masuk longkang ke ataupun langgar dinding ke, memang pecah lah. Sebab aku dah pernah ada experience, servo tengah main, servo aku jam, kereta aku masuk longkang, habis chassis aku bengkok dengan heatsink aku punya engine ni pun pecah.
So korang, aku suggest untuk korang tukar servo yang baik sikit lah. Pakai JX pun okey dah. Sebab ini servo ni memang tak berapa tahan guys. Okey, yang ni pun korang boleh pakai juga 8kg ke 10kg, tak ada masalah. Sebab ini dia tak menggunakan torque yang tinggi pun. Cuma depan ni korang ambil yang kg lebih kurang 10 pun dah okey. Sebab yang ni dia support untuk cornering kan. Okey, untuk yang bahagian tepi ni pula, aku suggest untuk korang pakai ni guys, pakai fuel filter. Fuel filter ni dia bagus satu sebab kalau korang main kereta korang dekat pasir ke kan, kadang-kadang pasir dia akan termasuk juga air sikit kat dalam korang punya tank ni. So bila minyak korang sedut, dia akan tapis dulu guys, dia akan tapis dulu. Dia tak terus masuk ke dalam carburetor yang masuk ke enjin korang. And kalau kau tahu, pasir bila masuk dalam enjin akan menyebabkan bahagian-bahagian dalam dia akan jadi bercalar. So better korang perlu ada fuel filter ni guys untuk korang punya minyak. Ok, untuk ini sebenarnya yang ni dikira tak ada apa pun sebenarnya. Yang ni cooler je, kau nak pakai pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Tapi aku suggest kalau korang yang mana main SHP Nitro ni, gunalah exhaust aluminium. Satu sebab aluminium ni dia boleh absorb heat daripada enjin. So dia membantu jugalah mengurangkan temperature pada enjin korang. Sebab kalau korang pakai yang jenis plastik tu, dia tak absorb heat Kalau pakai aluminium ni, dia lagi better punya heat transfer Okay, untuk bahagian spur pula guys. Okay, aku masuk bahagian spur pula. Okay, ni spur gear 1 untuk SHP Nitro. Kau nampak ni, yang ni kira kau nampak hexagon kan. Yang ni lubang ni kira untuk kau punya one way bearing. Okay, lubang ni biasanya dia senang ni guys, dia senang jadi besar ataupun dia jadi loose lah. Senang cerita, bila korang main kereta korang, bearing ni akan berpusing guys, sebab dia dah tak fit dekat dalam lubang ni. So untuk yang ni aku suggest kau pakai spur yang jenis besi. Untuk gear 1 guys. Gear 2 kau nak pakai besi pun boleh, nak pakai metal, nak pakai plastik pun boleh. Tapi aku suggest untuk korang pakai plastik. Sebab gear 2 tu ada penahan plastik tu, nampak tu. Kalau kau pakai jenis metal tu, dia mudah patah guys bila nak masuk gear 2 nanti. Sebab bila tu drive clutch korang buka, dia akan tahan dekat dia punya bahagian tu yang timbul tu. Biasanya kalau kau pakai metal tu, dia senang patah guys. Untuk yang plastik ni dia tahan lagi sebenarnya. So aku suggest untuk korang maintain dengan plastik je lah untuk bahagian spur gear 2 ni. Okay, lepas tu pula, okay, untuk nut ni untuk nut tayar korang ni. Okay, nut tayar ni aku suggest untuk korang tukar yang ada nylon guys. Sebab yang asal ni tak silap aku dia ada nylon juga. Bila aku try ikat dia punya nut ni kat aku punya track ni, dia lebih mudah guys untuk ikat. Dia punya nylon dia tak berapa cantik sangat. So macam ni aku dah upgrade juga. Aku pakai nut nylon jenis lain. Yang tu kira dia punya nut tu lagi better lah, dia punya nylon. Sebab aku tengok ni nylon dia pun lebih tebal. Ni aku ada, yang ni aku ada ni. Nampak tu dah ada nylon bahagian dalam. Dia kat pertengahan dia guys. Dia bukan dekat betul-betul ujung, dia dekat pertengahan dia ada nylon. Nampak tu. So ni skru korang kalau katakan tak masuk habis pun, dia dah sampai dekat nylon tu Dia akan jadikan kau punya skru ketat Yang ni kalau kau tengok ni, yang asal ni, yang original ni, yang original ni nylon dia kat atas guys. Nampak tu nylon dia kat atas. So korang kena ikat full masuk sampai ke atas ni, sampai ke permukaan atas ni, baru dia akan jadi ketat guys. Kalau tidak dia akan jadi longgar je. Okay, untuk yang SHP Flying Fish, dia ada spur bahagian belakang ni. Okay, spur bahagian belakang ni selalunya yang untuk yang original dia akan datang dengan plastik.
So untuk plastik ni bagi aku okey juga sebenarnya, sebab dia dia punya bunyi lagi slow lah, sebab kau punya pinion besi and kau punya spur tu plastik. Dia punya bunyi geseran tu kurang sikit lah antara plastik dengan besi. Tapi kalau kau pakai besi dengan besi, dia ada bunyi hentakan, dia macam bunyi macam ketuk kan. So bila kau nak main tu, nak berjalan tu, dia agak bising sikit ya guys. Terpulang korang nak pakai yang plastik pun boleh, kau nak maintain spur yang jenis besi pun boleh. Kedua-duanya okey. Kalau korang yang main off-road tu, aku suggest untuk korang pakai jenis besi lah. Sebab kadang-kadang skru bila pasir masuk dekat kau punya bahagian spur belakang ni, dia akan menyebabkan kau punya spur plastik tu pecah guys, dia punya gigi gear dia tu. So kalau pakai besi dia lagi better kat sebenarnya untuk main off-road. Ok, untuk bahagian tayar ni aku termis satu lagi. Ok, bahagian depan ni kalau kau tengok ni, nampak ni original dia pakai dog bone dengan WSL. Dia separate macam ni guys. Dia separate macam ni. Ini pun sebenarnya famous juga untuk bahagian tayar depan lah. Untuk bahagian tayar depan dia memang famous guys. Dog bone ni terkeluar daripada WSL and hilang. Dia memang senang hilang dog bone ni. So untuk ini aku suggest korang tukar kepada jenis CVD. CVD ni lagi bagus guys sebenarnya, sebab dia dah screw sekali, dia tak boleh nak cabut. So tak ada isu lah dog bone korang hilang ke apa time korang main. Untuk bahagian belakang ni, kalau kau nak maintain dengan dog bone yang original asal dia, tak payah pakai CVD pun ok, tak ada masalah. Sebab yang ni belakang dia tak ada main cornering, dia just jalan straight. Untuk depan ni kau ada cornering. So bila cornering ni, dia akan menyebabkan dog bone korang terkeluar guys, nampak ni. Bila cornering, lagi tayar korang dia akan macam ni. Bila pusing, nampak dia akan jadi hujung nampak dia akan jadi macam tu bila cornering. So yang ni yang menyebabkan kau punya dog bone terkeluar guys. So aku suggest untuk korang pakai CVD. Ok, untuk CVD ni pula dia ada banyak jenis guys. Yang ni pun antara salah satu CVD yang ok juga, sebab dia tak banyak skru. Ada satu lagi CVD untuk yang touring ni, dia ada satu lagi, dia boleh universal dia boleh tarik panjang. Yang tu aku tak berapa saja sangat, sebab dia ada skru dekat tengah-tengah ni untuk tarik kau punya dog bone ni jadi panjang. Sebab yang tu skru dia mudah hilang guys. Aku memang tak suggest untuk korang pakai dog bone yang banyak skru. Kalau boleh kau cari parts yang kurang menggunakan skru, sebab skru tu lah paling mudah untuk hilang. HSP ni memang famous dengan skru hilang guys. So kalau korang yang mana main HSP ni, kereta si brand HSP ni, korang kena standby skru banyak, ataupun korang boleh replace skru yang sedia ada tu dengan skru yang lebih panjang sikit. Macam yang kereta aku ni, kebanyakan aku dah replace dengan skru yang panjang sikit guys. Sebab skru original dia lebih kurang panjang macam ni je. Dia lebih kurang panjang macam ni Yang ni aku dah replace kepada yang panjang. Cuma untuk yang kit ni aku tak replace lagi, sebab ini kit ni untuk aku buat video je. Untuk kit yang aku main tu aku dah replace skru dia. Skru dia colour lain lah, dia colour silver, dia tak colour hitam macam ni. Ok, so aku rasa setakat tu je guys fokusan aku berkenaan dengan basic upgrade untuk HSP Nitro, Sonic dan juga HSP Flying Fish. Ok, nanti aku akan share kat korang semua dekat description. Aku akan listkan part-part yang korang perlu upgrade untuk HSP Flying Fish dan juga HSP Nitro korang. So korang boleh refer di description aku Ok guys, aku rasa setakat tu je perkongsian aku untuk hari ni. So aku nak ucapkan terima kasih banyak kat korang yang dah menonton video aku ni sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa like, share, comment and subscribe aku punya channel. Assalamualaikum, bye bye.